بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم زدنا علما وإيمانا وتسليما. Di pertemuan ini insya-Allah Ustaz akan bincang mengenai suar ijaz bihazbil kalimah, gambaran ataupun surah ataupun bentuk ijaz dengan membuat satu perkataan. Kita fahami hazfil mausuf. Pertama tentang buang mausuf. Yang ayat ni dibuang mausuf, sifat dia disebut, mausufnya tidak ada. Contohnya wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah banyak-banyak, mudah-mudahan kamu berjaya. Di sini dibuang perkataannya apa? Zikran. Yang dihazahnya zikran. Ingatlah Allah wazkurullaha zikran katsiran, dengan ingatan yang banyak, mudah-mudahan kamu berjaya. Kerana kasiran itu dia tidak jadi sifat kepada Allah. Allah bukan banyak, Allah satu. Yang dia jadi di kasiran ini sifat. Sifat kepada apa? Mausuh. Mana mausuhnya? Mausuh dibuat zikran. Sebutan. Ingatlah Allah. Sebutlah Allah. Sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak. Zikran. Dengan sebutan yang banyak, mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi kita kena nak berjaya, kena ingat kepada Allah banyak-banyak. Kata ulama, kita sekurang-kurangnya ingat kepada Allah 300 hari, 300 kali sehari. Itu paling sedikit bagi orang awam seperti kita. Kalau orang muridin, orang orang yang berjalan menuju kepada Allah, murid, dia kena ingat, kena berzikir, kata la ilaha illallah 12,000 kali. Kalau al-wasilin, orang yang telah sampai kepada Allah, orang yang telah sampai kepada Allah, dia ingat kepada Allah setiap saat. Setiap saat. Kata-kata dalam 24 jam ni ada 86,000 saat. 86,000 saat. Dia boleh jadi dia ingat 86,000 kali Allah dalam setiap hari. Ataupun kita kata tolak waktu tidur dekat, dia ingat. Orang yang wasi ni, orang sampai kepada Allah ni, dia tidak tidur. Sikit-sikit je tidur. Maka ingatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dah banyak. Kita zikir tak sampai 100 kali pun tak sampai sehari. Sedangkan sepatutnya kita orang awam, kata ulama, sifat orang awam ni, kita ni kira-kira sekurang-kurangnya kita ingat pada Allah 300 kali sehari. Kemudian hazah mausuh lagi. Contoh hazah tuai kepada sifat. Sifat disebut, tuai pada dia tak sebut. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Hazah mausuh ialah di sini contoh dia. Fihinna, dalam syurga itu, qasiratut tarf, ada bidadari qasirah, sifatnya pandangan matanya dia tidak tengok kepada lelaki yang lain, hanya dia tengok kepada suaminya saja. Lam yatmishunna ins, dia tidak pernah disetubuhi oleh manusia sebelum itu. Walajan, tidak pernah disetubuhi oleh jin. Oleh jin. Ayat ni mencerita yang dibuatnya hur. Yang dibuatnya hur. Hurul in. Bidadari. Tapi dia sebutnya hunna. Di dalam syurga ada yang pandangan matanya hanya tertumpu kepada suami. Tak pernah disetubuhi oleh manusia dan jin sebelum itu. Dia mari sifat mausuhnya tidak disebut. Maksudnya hur. Kemudian hazah mausuh lagi, yang dibuatnya hazah mausuh lagi ni.
Ani'mal sabighatin wa qaddir fis sirdi wa'malu salihah. Yakni wahai Daud, wahai Nabi Daud alaihi salam, buatlah baju besi yang selesa dipakai. Ani'mal sabighat. Dia tak royak baju besi ini durung, tapi tak sebut durung. Allah sebut ani'mal sabighat, buatlah yang selesa dipakai. Selesa pakai. Waqardi fi sird, dan perelokkan tenunan itu, buatan itu, buat molek comel supaya ianya qadi fi sird ini buat yang elok buatannya, maksudnya tidak ditembusi oleh anak panah dan tidak punah dengan sebab kena pedang. Wa'malus salihah, dan buatlah kebaikan. Nabi Daud alaihi salam, Allah beri kepada dia dapat melembutkan besi. Dia dapat buat baju besi. Wahai Daud, buatlah baju besi yang selesa dipakai, yang kuat, yang ringan, dan qaddir fi sirdi, membuat dengan halus, dengan molek, supaya ia tidak ditembusi oleh anak panah. Kalau orang panah pun kena tubuh, tak tembus kerana baju besi yang kamu buat tu rapat molek. Anda jika ditetak dengan pedang pun dia tidak pecah. Wa'malus salihah, dan buatlah benda-benda yang baik. Ayat ni ringkas. Dia buat dari sini apa dah? I'mal, buat duruan baju besi. Dia buat mari terusnya, buat sesuatu, buat yang selesa dipakai, ringan dipakai, tidak berat. Kerana dalam baju besi sebelum dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam, besar, berat, nak pakai tubuh berat, pas nak perai lagi macam mana? Nak tangguh baju besi pun payah dah, tak erat dah. Jadi Allah beri kelebihan kepada Nabi Daud alaihissalam, dapat membuatkan besi, dan dia dapat buat baju besi yang lembut, yang ringan, tapi kuat. Kuat dari sudut mana? Kuat dari sudut kalau kena anak panah pun tak tembus, kalau kena pedai pun tak hancur dia. Ayat ni ringkas, yang dibuatnya mausuh duruan, dah baju besi. Kemudian contoh seterusnya tentang hazah mausuh ni juga, ada contoh sahih. Ana ibnu jala wa tala'u thanaya mata ada'ul amamata ta'rifuni. Aku anak yang pemurah, aku anak yang terkenal, kata penyair ini. Wa tala'u thanaya, pendaki bukit, mendaki gunung yang curang. Banyak mendaki gunung yang curang. Gunung tinggi curang dia boleh daki, boleh rentasi, kuatnya dia. Mata ada'ul amamah ta'rifuni, bila aku pecah serobek aku ni, kamu akan kenal aku. Budak ni masyhur ke budak ni? Dia dibuat sini rajulun, ana ibnu rajuli, aku anak lelaki yang terkenal. Sebab budak mana boleh naik bukit curang, budak mana terkenal. Di sini aku anak terkenal, maksudnya aku anak lelaki terkenal, sifat tu terkenal. Tuai pada sifat tak sebut rajulun. Aku anak lelaki yang terkenal. Watalla'us sanaya, yang apa dia, yang mendaki gunung yang curang. Gunung biasa pun kita tak erat nak daki, ini gunung yang tinggi dan curang, makna ianya seorang yang kuat, lelaki yang kuat. Sebab budak mana boleh nak daki, maka di sini maksudnya ibnu rajuli, aku anak kepada lelaki yang terkenal, yang kuat, yang boleh mengharungi, merentasi gunung yang tinggi. Di sini kalau dia tanya apa mana ke perkataan yang dibuat, perkataan yang dibuat ialah perkataan rajulun. Rajulun. Kemudian kita tengok contoh hazah sifat pula. Hazah sifat. Saat ni habis contoh hazahnya yang dibuatnya tuai kepada sifat. Ini hazah sifat pula.
firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla fa aradtu an a'ibaha. Dan di belakang mereka ada raja yang mengambil semua kapal, yang merampas semua kapal. Lalu aku ingin merosakkannya, aku ingin mengaibkan kapal ini. Nabi Musa AS berjalan dengan Khidir, menaik sebuah kapal untuk pergi ke seberang sana. Tiba-tiba dalam pertengahan sebelum sampai di tempat tuju, Nabi Musa Khidir AS merosakkan kapal itu. Jadi Nabi Musa mengingkari ataupun tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh Khidir ini. Jadi sebelum ini Khidir telah berisyarat jika nak berjalan dengan dia jangan tanya apa yang dia buat. Apabila begitu dia tanya juga, maka terputuslah hubungan persahabatan. Khidir kata mu tak boleh nak bersahabat dengan aku lah, kerana aku dah beritahu 2-3 kali, 2 kali dah, kamu tetap tanya juga. Aku kata jangan tanya apa yang aku buat. Jadi dia alasan kenapa dia rosakkan ini. Khidir mengatakan bapa dia rosak kapal dia naik, kerana dia kata depan mereka tu, di belakang mereka tu adanya, di belakang kita ni, lepas pada ni akan datang ada raja. Raja apabila kapal-kapal berlabuh di negeri dia tengok kapal-kapal hak comel dia akan rapah, dia akan tinggal kapal-kapal hak punah hak uduh dia tak akan ambil, dia ambil hak comel. Jadi aku rosakkan kapal hak comel ni supaya dia nampak apa air, nampak uduh. Nah, supaya ia tidak diambil oleh raja yang jahat itu. Kita tanggung kerosakan sedikit demi kebaikan yang banyak. Jadi ayat ni ada perkataan dia buat, ya'khudhu kulla safinatin. Kalau dia kata ambil semua kapal, tak kira comel hak uduh. Jadi tak ada pedah jugalah rosakkan kapal ni kalau dia diambilkan juga. Jadi di sini maksudnya ya'khudhu kulla safinatin salimah. Raja tu ambil semua kapal hak comel, hak selamat daripada cacat celak. Maksudnya safinah itu mausuf, tuai kepada sifat-sifat dia comel, selamat, salimah, tapi tidak disebut di situ. Walaupun tidak disebut, kita faham sebabnya Nabi Khidir alaihi salam raya fa aradtu an a'ibaha, aku nak buat cacat kepada kapal ni supaya dia tidak diambil oleh raja. Sebab raja ambil kulla safinatin qasbah, tapi dia tak sebut kulla safinatin salimah. Kita boleh faham dasarkan kulla safinatin salimah yang dia ambil itu dengan apa yang dikatakan oleh Khidir, faratu an a'ibaha, maka aku nak rosakkan dia supaya apa? Supaya tidak diambil oleh raja tersebut. Kemudian kita tengok ada satu je lah, satu yang disebut yang dihazahnya apa dia, yang dihazahnya dua sahaja tak, yang dihazahnya sifat, satu sahaja. Okey. Kemudian contoh hazah syarat, contoh hazah syarat. Contoh hazah syarat ni seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Tidakkah kamu melihat mereka yang mendustakan agama? Itulah dia. Tidakkah kamu tahu, kamu tengok, kamu lihat orang yang mendustakan agama? Itulah dia mereka, itulah dia yang yad'ul yatim, yang tidak memberi pertolongan kepada anak yatim, yang menghadik, tidak memberi bantuan kepada anak yatim. Ada benda yang dihazah di sini syarat dia, in aradta an ta'rifu.
Dia maksudnya begini, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, adakah kamu tengok orang yang mendusta agama? In aradta an ta'rifahu, adakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? In aradta an ta'rifahu, kalau mu nak tahu, itulah dia mereka yang tidak, fadzalika allazi yad'ul yatim, itulah dia mereka yang menolak, menghedik, tidak membantu anak yatim. In aradta, tapi dia buang syarat sini. Dia jawab syarat saja. Jawab syarat. Kita kena jawab syarat ni, dia biasa kalau jumlah ismiyah dia ada huruf fa. Huruf fa tu. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalika allazi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mereka itu orang yang tidak memberi pertolongan pada anak yatim. Kalau mu nak tahu, itulah dia orang yang tidak memberi pertolongan anak yatim. Dia tidak ada in aradta an ta'rifahu. Ia ada jawab selalu. Apabila ada jawab, mesti ada fi'il syarat. Fi'il syaratnya mana? In aradta an ta'rifahu. Kita tahu mana fadzalika allazi yad'u yatim, ada huruf fa li jawab tu. Ini dalam bab nahwu lah. Kemudian hazah syarat. Sini hazah jawab syarat. Ni hazah syarat pula. Hazah syarat lagi, bukan hazah syarat. Kita tengok contoh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah hai Muhammad, sekiranya kamu sayangkan Allah, maka tuuklah aku. Kamu cinta Allah, tuuk aku. Nescaya Allah akan cinta, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ai fattabi'uni in tattabi'uni yuhibbukumullah. Ni jawab syarat ni. Katakanlah hai Muhammad, sekiranya kamu cintakan Allah, fattabi'uni, tuuklah aku, yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah. In tattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau mu itu aku, Allah sayang kepada kamu. Ittabi'uni. Kalau mu turut aku, Allah sayang. Turutlah aku. Kalau mu turut aku, Allah sayang kepadamu. Begitu. Tapi dia tak ayat kalau mu turut aku. Dia kata turutlah aku, Allah akan cintai kamu. Dalam ayat tu ada benda yang dihazah. Apa dia? Fi'il syarat. Kalau mu turut aku, yuhibbukumullah. Okey. Baik. Contoh yang lain lagi, umpamanya orang tanya, aina baituk? Kita tanya seseorang, aina baituk azurka? Rumahmu mana, aku nak ziarah. Aina baituk azurka? Dah. Jadi ada fi'il syarat yang dah ada sini. In tu'rifuni azurka. Sekiranya kamu royak, aku akan ziarah kamu. Rumahmu mana, aku nak ziarah. Maknanya rumahmu mana, kalau mu royak, aku nak ziarah. Gitu maksudnya. Aina baituk azurka. In tu'rifuni azurka. Jadi dia ringkah. Ringkah kerana ada buah syarat. Serupa dengan bahasa kita jugalah. Rumahmu mana, aku nak pergi, aku nak ziarah. Rumahmu mana, kalau mu royak rumahmu, aku nak ziarah. Begitu maksudnya. Kalau mu royak rumahmu mana, aku nak ziarah. Kita pun tak sebut benda itu, nak hazah, sebab kita bercakap ringkah-ringkah. Tapi yang maksudnya begitulah. Dah. Kemudian hazah jawab syarah pula. Saat ni hazah syarat. Ni jawab syarat yang dihazah. Syarat ada, jawab syaratnya tak ada. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Sekiranya kamu tengok orang-orang penjenayah, penjahat-penjahat di akhirat, mereka menundukkan kepala mereka di sisi Allah. Tunduk, tak bengah kepala, tunduk lemah. Dia ayat kita, andai kata kamu lihat bagaimana mujrimun, mereka yang jahat, yang mujrim, yang melakukan kejahatan, ketika mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka menundukkan kepala mereka. Jawab syarat tak ada. Kalau mu tengok, jawab sayanya
Andai kata mutlak jawab syarat la ra'aita amran mahwudan. Sudah tu kamu tengok perkara yang menggerungkan. Kita tengok dia duk tunduk muka ke tanah, tak si bengah kepala tu sangat-sangat menggerungkan lagu mana keadaannya, wallahu alam lah. Tapi kita tengok Allah menggerungkan, menakutkan, mengerikan. Tengok keadaan mereka. Jadi tak ada jawab syarat, tak ada di sini. Dia hanya ada fi'il syarat, walau tara izil mujrimun. Begitu juga contoh walau tara iziz zalimuna mawqufuna inda rabbihim. Sekiranya tengok orang-orang zalim itu, mereka dibawa, diletak, didirikan di hadapan Tuhan mereka, di hadapan Allah. Malaikat ambil tok Allah. Bagaimana keadaan ngerinya mereka, dalam keadaan takutnya mereka, keadaan menggigilnya mereka. Tara'aita amran bahula. Kalau mu tengok orang-orang zalim duduk depan Allah, kamu akan tengok benda yang mengerikan, menggerungkan, menakutkan, menyayat hati. Amran mahulan. Kalau besar. Dengan sebab itu kita minta berlindung dengan Allah daripada terlibat perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemudian hazah mudhaf. Hazah mudhaf pula. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Contoh yang mengenai kisah Nabi Yusuf. Tanyalah kampung yang kami pergi atau kampung yang kami berada padanya. Ai was'alil ahlil qaryah, tanyalah penduduk kampung. Was'ali ahla, tanyalah penduduk. Kerana kalau tanya kampung, dia tidak memberi apa-apa jawapan. Sebagaimana kita tanya, dia tak boleh bercakap. Yang boleh bercakapnya manusia. Orang tanya kita macam mana nak masuk sekolah umpamanya, kita kata tanya pejabat. Bukan pergi tanya pejabat, tanya orang yang di pejabat. Begitu juga di sini. Yang dihazahnya ahlu, penduduk kampung. Ahlu penduduk kampung. Ada hazah mudah. Sebab qaryah kalau sebut ahli, qaryati. Jadi mudhafun ilaih, qaryah tu jadi mudhafun ilaih. Ahla tu maf'ulun bih. Apabila buat ahla jadi was'alil qaryah, qaryah jadi maf'ulun bih. Lagi contoh hazah mudah. Wajahidu fillah haqqa jihadih. Berjihadlah kamu pada Allah dengan sebenar-benar jihad. Ay wajahadu fi sabilillah. Wajahidu, jahidu fi amal. Berjihadlah kamu pada jalan Allah, pada jalan Allah, dengan sebenar-benar berjihad. Jihad betul-betul, bukan main-main, semata-mata tu perintah Allah. Wajahidu fillah mana fi sabilillah. Hazahnya mudah. Allah jadi pun mudhafun ilaih. Sebut mudhafun ilaih. Mudahnya dibuang. Kemudian hazah mudhafun ilaih pula. Hazah mudhafun ilaih. Wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashr. Kami buat temu janji dengan Nabi Musa alaihi salam 30 malam, dan kami sempurnakan dengan 10. Dengan 10 apa ni? Dengan 10 layalin. Tidak sebutnya dengan 10 layal. Ada layalin lepas pada dia, tapi dibuang. Kami buat perjanjian ataupun buat temu janji dengan Musa selama 30 malam, dan kami sempurnakan dengan 10. Dengan 10 dia tahu ayat, dengan 10 malam tidak sebut, sebab boleh faedah dengan ayat, dengan siap ayat yang sebelumnya, dengan perkataan salasina lailah sebelumnya. Yang dibuang ini mudhafun ilaih. Ashrin mudhaf, layali mudhafun ilaih. Hazah mudhafun ilaih. Lagi contoh yang kedua. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Yawma idzi muka yawma idzan dah, yawma idzin yafrahul mu'minun. Alif lam mim. Allah, hanya Allah yang tahu makna. Ghulibatir rum,
tewas tentera Rom, dikalahkan tentera Rom oleh tentera Parsi. Fi adnal ardi, di bumi Rom yang paling dekat dengan Parsi, iaitu di Syam, di Syria sekarang. Syria dulu tu di bawah takluk jajahan Rom. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Dan mereka tentera Rom ini akan menang kembali, menang kembali ke atas Parsi. Dia menang kembali, dapat tewas kembali penduduk tentera Parsi dalam tempoh beberapa tahun. Bid'i ini di antara 3 hingga 9 hingga 10, dia panggil bid'u. Dalam tempoh dah 3 tahun hingga 9 tahun dia akan kembali menang. Maksudnya dia akan menang kembali setelah dah dijajah oleh Parsi selama 9 tahun. Tak kira lah 9 ke 4 tahun ke 5 tahun, tapi mengikut sejarahnya Rom menang kembali ke atas Syam setelah dijajah oleh Parsi selama 9 tahun. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahil amr, bagi Allah segala urusan sebelum itu dan selepas itu. Sebelum kemudian Nabi lillahil amru min qablu, ni sebelum min qablu zalik, sebelum kemenangan apa? Sebelum kemenangan Rom ke atas Parsi, wa min ba'di, dan selepas kemenangan Rom ke atas Parsi, wa min ba'di zalik. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun, ketika itu orang Islam bergembira. Di mana orang Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka jika Rom dapat menewaskan Parsi, kerana Rom itu beragama dengan agama Samawi juga, beragama dengan agama Kristian Nasrani yang datang daripada Allah. Adapun puak-puak Syria ataupun puak Parsi, mereka menyembah api. Ini dalil kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu ayat ini Rom ditewaskan oleh Parsi. Kemudian Allah kata Parsi akan menang. Rom akan menang kembali. Tengok lepas beberapa tahun menang kembali. Rom ke atas dapat Rom dapat mengambil kembali tanah jajahannya Syria daripada dijajah oleh Parsi. Ini hazah mudhafun ilaihi, lillahil amru min qabli zalik wa min ba'di zalik. Kemudian hazah qasam, buai pula qasam. Kata sumpah dibuai, sebutnya jawab qasam. Contoh dia, ta'usaidannal fuqara, aku akan tolong orang-orang fakir. Adalah qasam tu dia, patut taukid lagi. Asal dia wallahi la usaidannal fuqara. Kalau kita kata wallahi la usaidannal fuqara, tu tak ada berlaku hazah, tak ada berlaku perkataan yang dibuat. Kalau la usaidannal fuqara, maka ada perkara yang dibuat. Apa dia? Wallahi. Kemudian hazah jawab qasam. Masa ni hazah qasam ini hazah pula jawab qasam, jawab kepada qasam. Contoh dia, wal fajri wa layalin ashr wasyafi'i wal wat wal laili idza yasr. Jawab qasamnya tak ada. Tu qasam. Demi waktu fajar, demi malam 10 malam awal 10 malam awal bulan Zulhijjah, yakni 1 sampai 10 Zulhijjah. Wasyafi'i, demi makhluk yang berpasangan, semua makhluk berpasangan. Wal watr, demi Allah yang Esa. Wal lail, demi malam, iza yasri, apabila ia pergi, meninggalkan gelapnya itu. Hal fi dzalika qasamul lizi hij, adakah bukankah itu semua suatu sumpah bagi mereka yang mempunyai akal? Gitu ayatnya tak ada la tu'azzibanna ya kuffar Makkah. La tu'azzibanna ya kuffar al-Makkah itu jawab kepada qasam. Demi waktu fajar, demi 10 malam awal bulan Zulhijjah, demi
demi makhluk cipta Allah yang berpasangan, demi Allah yang Maha Esa, demi malam apabila ia pergi meninggalkan kegelapnya itu. La tu'azzibanna ya kuffaral Makkah. Jawab kasanya, kamu akan diazab wahai orang-orang kafir Mekah. Hal fi dzalika qasamul lizi haj. Bukankah itu semua satu sumpah bagi mereka yang mempunyai akal fikiran? La tu'azzibanna ya kuffaral Makkah itu jawab kepada qasam. Hal fi dzalika, tanya dia tidak jawab kepada qasam. Kena jawab qasam ni kena ada ni tidak ada kaitan. Hal fi dzal bukan jawab kepada qasam, ya. Jawab qasam la tu'azzibanna ya kuffar Makkah. Jadi dalam ayat Quran kita baca wal fajri wa layalin ashr wasyafi wal laili idza yasri wal laili idza yasri. Hal fi za, hal selalu dah, tidak ada la tu'azzibanna ya kuffar Makkah. Jawab qasamnya tidak disebut. Tidak semestinya la tu'azzibanna ya kuffaral Makkah sajalah. Kalau Allah sebut begitu, maka orang kafir Makkah saja yang diazabnya. Apabila ditinggalkan jawab qasamnya, makanya semua orang kafir termasuklah. La tu'azzibanna ya kuffar, wahai orang kafir kamu akan diazab. Wahai orang yang ingkar perintah Allah, kamu akan diazab. Hal fi zalika qasamul lizi. Bukankah itu suatu sumpah yang sangat besar bagi mereka yang ada akal, ada otak, ada tahu. Nah, kerana Allah tidak bersumpah melainkan dengan perkara-perkara yang besar. Nah, ini contoh apa? Contoh jawab qasam. Ingat contoh ini dah. Jangan ambil contoh yang lain. Nah, umpamanya wal as innal insana lafi khusr. Itu ada jawab je. Demi masa sesungguhnya manusia. Itu ada jawab kepada qasam wal asri, itu sesungguhnya manusia. Hak ni tak ada. Dia tak sebut, dia tinggal jawab qasamnya ditinggal begitu, tidak disebut. Kemudian hazah mubtada, khabarnya ada, mubtada'nya tak ada. Contoh dia, id yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat di kanan dan di kiri duduk menjaga hamba. Baik, di kanan dan di kiri duduk. Hazah di sininya dia sebut di kanan dan di kiri duduk, maknanya duduk kiri kan. Ingatlah ketika dua malaikat di kanan, kedua malaikat di kanan dan di kiri dia duduknya sebut so ya. Sedangkan dianya qa'idun anil yamini wa qa'idun anil shimal. Anil yamin tu khabar muqaddam, anil shimali khabar muqaddam juga. Kita tengok dia jar wa majrur kan. Qa'idun itu mubtada. Ingatlah ketika kedua malaikat duduk di kanan dan duduk di kirimu. Ingat tu molek dia tulis amalan kita ni. Ingatlah ketika dua malaikat duduk di kanan dan di kedua-dua. Ingatlah ketika kedua-dua malaikat di kanan dan di kiri duduk. Dia sebut duduk sekali. Dia tidak ada tersebut anil yamini qa'idun wa anil shimali qa'idun. Mana hazah mubtada pertama di hazah tu dah. Mubtada bagi yamin tidak dihazah. Ya, ini contoh hazah mubtada. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini qa'idun wa anil shimali qa'idun. Dia pakai qa'idun anil shimali untuk anil yamin tu. Pada hak tu dah. Sebab boleh dipaham. Sebab kalau dalam bahasa kita pun, ingatlah ketika dua malaikat di kanan dia duduk dan di kiri dia duduk menjaga kamu. Tak payah sebut di kanan dia duduk, di kiri dia duduk. Kita sebut direct selalu. Ingatlah kedua malaikat di kanan dan di kiri duduk menjaga kamu. Ayatnya lebih fasihnya begitu. Ini hazah mubtada. Quran sangat-sangat fasih.
Kemudian contoh hazak mubtada lagi. Fa'aqbalat imra'atuhu fa'aqbalat imra'atuhu fi sarrah fasakkat wajhuha wa qalat ajuzun aqim. Ay fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ana ajuzun aqim. Malaikat pergi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam dan berberitahu dia akan mendapat anak. Lalu didengari oleh isterinya yang sudah tua. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarrah. Lalu datang isterinya, isteri Nabi Ibrahim itu fi sarrah, dalam keadaan berteriak mana sukalah, bertempik suka. Fasakkat, dan dia sakat wajah ni, tepuk muka dia. Mari dalam keadaan bertepik teriak, tepuk muka. Waqalat, dan kata ajuzun aqim, tua dah. Sebelum ni pun mandu, tua dah lah ni, sebelum ni pun mandu. Makna dia kehairanan lah, macam mana dia akan dapat anak sedangkan dia ni sudah tua, dan sebelum ni kau mula-mula pun mandu. Sebab itulah dia terkejut. Fa'aqbalat, datang bunga-bunga mari dah fi sarratin, dengan terkejut, dengan berteriak, dengan kata tua dah, sebelum ni pun ketika muda aqim, mandu, macam mana nak boleh anak. Jadi di sininya ada benda yang dibuat. Waqalat ajuzun aqim, dan berkata dia ajuzun. Yang benda yang dibuatnya mubtada ana ajuzun. Dia mari dan keadaan berteriak dan berkata dan tepuk muka dan berkata, aku tua dah, sebelum ni pun aku mandu, macam mana nak dapat anak. Seolah-olah tidak mempercayai apa yang diberitahu, tapi dia percaya seolah-olahnya begitulah. Kerana semuanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak beritahu di sini yang dibuatnya ana ajuzun hakim, tidak kata tak ada. Yang dibuatnya mubtada'nya ana, aku sudah tua dan mandu lagi sebelum ni. Kemudian hadza khabar pula, contoh dia wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallati lam tahid. Wallai lam tahid, la. Dan perempuan-perempuan yang kamu cerai yang telah habis haid dari isteri-isteri kamu, sekiranya kamu ragu tentang tempoh eddahnya, maka tempoh eddahnya ialah 3 bulan. Begitu juga wallai lam tahid, perempuan yang tidak beranak, yang apa? Wallai lam tahid, perempuan yang tidak datang haid. Perempuan hak tak mari haid ataupun hak tak mari haid, yang tak pernah mari haid, ataupun kerana isteri yang kecil yang belum datang haid, dia dicerai, edah dia 3 bulan 10 hari. Wallai lam tahid fa iddatuhunna 3 ashhur juga, tidak ya diazahnya fa iddatuhunna 3 ashhur, tidak dibuang, tidak disebut. Perempuan itu makna khabar. Perempuan yang tak pernah datang haid, yang belum pernah datang haid, edah dia juga 3 bulan. Perempuan wallai ya'isna, isteri yang ya'isna minal mahid, yang telah putus haid daripada isteri kamu yang dicerai. Kalau kamu ragu tentang tempoh edah dia, fa'iddatuhunna 3 ashhur, maka edah dia 3 bulan. Wallati lam tahid, dia berarti sekat tu wallai lam tahid. Dan begitu juga perempuan yang belum datang haid, maka yang dihazannya fa'iddatuhunna, maka edah dia juga 3 bulan. Kemudian contohnya lagi, masalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha daim wa zilluha
tilkal uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Bandingan, contoh bandingan syurga yang dijanjikan kepada orang yang taat kepada Allah, di mana mengalir di bawahnya sungai-sungai, ukuluha mana samaruha, buah-buahannya daim kekal ada sama, wazilluha dan bayangnya. Tilka, itulah kesudahan mereka yang bertakwa kepada Allah, dan kesudahan orang-orang kafir adalah neraka. Syahid kitanya ukuluha daim wazilluha, buah-buahannya kekal selama-lamanya, dan bayangnya zilluha daim juga. Tak ada disebut wazilluha daim, tidak disebut. Sebut satu saja yang depan, bawah zilluha tak sebut pun sudah dapat difahami. Ini hazaf khabar. Kemudian hazaf maf'ul. Hazaf maf'ul. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kepada tempat tinggal yang selamat. Ajak mesti ada benda yang diajak. Ajak siapa benda diajak? Al-insu wal jin. Allah tak sebut. Allah mengajak semua manusia dan jin kepada Islam. Ila daris salam, ini ila Islam. Yang dihazahnya apa? Maf'ulun bi. Contoh lagi, alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Allah Subhanahu wa taala mencipta. Khalaqa, ayat mencipta. Itu ayat cipta berapa? Mana semua tu ayat satu-satu persatu menunjukkan semua benda lah. Fasawwa, dan memperelokkan ciptaannya. Dah. Wa qaddara fahada, dan ia menentukan sesuatu benda dan dia beri petunjuk benda itu, benda tersebut mengikutinya. yakni qaddara kulla syai'in fahada. Allah menetapkan setiap benda mempunyai sifat ataupun mempunyai kemahuan, naluri begini, dan dia tunjuk jalan menuju ke naluri tersebut. Maksudnya begitu dah. Wa qaddara kulla syai'in. Maksudnya kalau kita ni dah ditentukan untuk kejahatan kak, naluri kitanya ditentukan nak buat jahat lah. Kalau kita ni buat kesudahan kita kejahatan, neraka, maka naluri kita akan nak pergi ke arah itu. Sebab kita pilih pada perkara tersebut. Fahada. Ayatnya khalaqa kulla syai'in qaddara kulla syai'. Ada benda yang dihazaf maf'ul. Wallahu a'lam. Itu saja contoh-contoh yang terdapat dalam perkara mengenai ijazul hasbi ini yang Ustaz kutip belaka daripada kitab. Contoh-contoh itu kita kena kenal lah. Apa dia, apa maksudnya, perkataan yang dibuangnya apa dia, dan termasuk dalam jenis mahzuhnya apa, mahzuh ke apa, mahzuh sifat ke, mahzuh jawab syarat ke, atau apa-apa yang telah kita pelajari itu. Kena tahu belaka tu, kena fahami. Jadi setakat ini wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.